Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masil maud. Daras malfuzat Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Sifat rahmaniyat dan rahimiyat. Huzur bersabda, ingatlah sentiasa bahawa terdapat dua jenis rahmat. Pertama, rahmaniyat, iaitu kemurahan hati. Dan kedua, rahimiyat, iaitu belas kasihan. Rahmaniyat adalah rahmat ilahi yang telah bermula sebelum kewujudan kita sebagai makhluk. Sebagai contoh, Allah Ta'ala melalui ilmunya yang abadi telah menciptakan langit dan bumi dan segala benda yang ada di dalamnya pada awal-awalnya, yang semuanya akan berguna dan sememangnya berguna dalam kehidupan kita. Manusialah yang akhirnya mendapat manfaat daripada semua ciptaan ini. Apabila lembu dan kambing serta haiwan-haiwan lainnya itu sendiri berfaedah untuk buat manusia, apakah manfaat yang dapat mereka perolehi? Perhatikan, dalam hal ehwal jasmani, betapa manusia memakan makanan yang begitu enak dan penuh berkhasiat. Daging berkualiti tinggi dikhaskan untuk manusia, manakala sisa dan tulang diberikan kepada anjing. Secara jasmani, kelazatan dan ketenteraman yang dinikmati manusia walaupun dialami oleh haiwan juga. Tetapi manusia memperolehnya dalam keadaan yang jauh lebih bernilai. Haiwan tidak termasuk di dalam meriah nikmat-nikmat rohani. Oleh itu, inilah dua bentuk rahmat. Pertama, apa yang telah wujud sejak zaman permulaan, bahkan sebelum kewujudan kita. Dalam penciptaan unsur-unsur dan jirim dan yang terikat untuk kegunaan kita. Semua perkara ini telah hadir sebelum kewujudan kita sendiri. Sebelum adanya keinginan atau doa kita yang tercipta berdasarkan tuntutan rahmaniyat. Rahmat yang kedua ialah rahimiyat. Maksudnya apabila kita berdoa, Allah Ta'ala memberi. Jika direnungkan, dapat diketahui bahawa kaitan hukum alam sentiasa berkait rapat dengan doa. Sesetengah orang pada masa ini menganggap hal ini sebagai bid'ah. Namun ingin saya jelaskan juga hubungan antara doa kita dengan Allah Ta'ala. Apabila seorang anak kecil menjadi gelisah kerana kelaparan dan menjerit serta meraung meminta susu, payudara seorang wanita mula dipenuhi dengan susu. Seorang kanak-kanak tidak tahu pun apa itu doa. Tetapi bagaimana tangisannya itu mampu menghasilkan susu. Semua orang berpengalaman dalam hal ini. Ada kalanya kelihatan bahawa seorang ibu tidak merasakan pun kehadiran susu itu. Tetapi sebaik saja anaknya menangis, susu mula mengalir keluar. Sekarang, bolehkah tangisan kita ke hadirat Allah Ta'ala tidak menghasilkan apa-apa? Sudah pasti ia akan menarik sesuatu. Semua tangisan kita terdengar. Tetapi orang-orang yang buta dan menganggap diri mereka sebagai ulama dan ahli falsafah tidak dapat melihatnya. Jika seseorang itu sentiasa mengenang hubungan seorang anak dengan ibunya dan merenungkan falsafah doa, ia menjadi sangat mudah dan senang difahami. Jenis rahmat yang kedua mengajar kita bahawa satu lagi bentuk rahmat akan terhasil selepas diminta. Jika terus-menerus meminta, kalian akan terus menerima. Firman Allah Ta'ala, Udu'uni astajib lakum. Surah Al-Mu'min ayat 61. Artinya, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Bukanlah sekadar ungkapan sahaja. Sebaliknya, ia adalah suatu kelaziman dalam fitrat manusia. Meminta adalah urusan manusia dan memberi adalah urusan ilahi. Huzur bersabda, meminta adalah urusan manusia dan memberi adalah urusan Allah Ta'ala. Seseorang yang tidak memahami dan menerima hakikat ini adalah pendusta. Contoh tentang anak kecil yang saya sampaikan tadi menjelaskan falsafah doa. Rahmaniyat dan rahimiyat bukanlah dua hal yang berasingan. Oleh itu, barang siapa yang meninggalkan satu sifat dan menginginkan sifat yang kedua, dia tidak akan memperolehnya. Inilah tuntutan rahmaniyat, iaitu dia menciptakan dalam diri kita kekuatan untuk meraih manfaat daripada sifat rahimiyat. Orang yang tidak melakukannya adalah kufur nikmat. Inilah maksud iyyaka na'budu, iaitu kami menyembah kepadamu, dengan mengambil kira sarana-sarana zahir yang telah engkau kurniakan kepada kami. Perhatikan, lidah ini yang diciptakan dengan urat saraf dan otot. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan dapat bercakap. Kita telah dikurniakan lidah untuk berdoa, yang memiliki keupayaan untuk menyatakan perasaan hati kita. Jika kita tidak pernah menggunakan lidah untuk berdoa,
maka kita sesungguhnya bernasib malang. Terdapat banyak penyakit yang jika menjangkiti lidah boleh menghilangkan keupayaannya untuk berfungsi sekaligus, sehingga seseorang menjadi bisu. Betapa indahnya rahimiat ini yang telah mengurniakan kita lidah. Demikian pula jika terjadinya kerosakan pada telinga. Jika kita tidak akan dapat mendengar sedikit pun. Begitu juga halnya dengan hati. Jika keadaan ketakutan dan kerendahan hati dan kebolehan berfikir dan merenung yang telah dimiliki manusia menjadi rosak, semua kemampuan ini hampir menjadi tidak berguna. Perhatikan sahaja mereka yang gila dan lihat bagaimana kemampuan mereka menjadi sia-sia. Bukankah sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk menghargai nikmat yang dikurniakan Tuhan ini? Jika kita meninggalkan kemampuan yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita, yang merupakan rahmatnya yang amat besar, sehingga menjadi sia-sia, maka kita telah kufur nikmat. Oleh itu, ingatlah bahawa jika kita meninggalkan kekuatan dan kemampuan kita untuk berdoa, maka doa seperti itu tidak akan memberi manfaat. Kerana apabila kita telah gagal menggunakan anugerah yang telah dikurniakan kepada kita, bagaimanakah kita boleh diharapkan untuk menggunakan kurnia yang lain dengan baik dan berfaedah? Marfuzat Jilid 1 edisi baru Urdu halaman 110 hingga 112. Semoga daras kita pada malam ini sedikit sebanyak kita menimba ilmu dengan sebaiknya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.